Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Selamat kembali ke saluran maklumat kewangan anda, saluran rasmi yang membawakan perincian paling sahih berkenaan ekosistem bantuan ekonomi sara hidup negara. Bagi memastikan anda tidak ketinggalan dalam menerima maklumat awal ini, sila tekan tombol langgan dan aktifkan loceng notifikasi sekarang. Pada perkongsian kali ini, pihak kami akan membentangkan perincian komprehensif berhubung jadual pengagihan kewangan, dana kebajikan, serta penyesuaian skim subsidi yang dijadwalkan menyusup masuk ke akaun penerima bermula bulan Ogos 2026. Laporan ini amat penting untuk diteliti oleh setiap lapisan masyarakat, terutamanya golongan isi rumah, warga emas, belia, pesara, serta komuniti pengeluar komoditi bagi membolehkan perancangan bajet domestik dilakukan dengan lebih teratur dan berkesan. Sistem penyaluran dana akan dimulakan tepat pada 1 Ogos bagi kategori bantuan saraan bulanan. Pengumuman terbaru menunjukkan wujudnya langkah intervensi positif daripada pihak pengurusan pangkalan data pusat di mana struktur pembayaran akan mengalami penambahan nilai sekiranya status permohonan penerima telah dikemaskini dan disahkan layak menyertai sistem pangkalan data IKASI bagi kategori miskin atau miskin tegar. Bagi penerima yang berjaya bertukar status daripada penerima sumbangan tunai rahmah STR biasa kepada pengesahan data IKASI, kadar interim bulanan akan ditingkatkan secara automatik. Melalui skim sedia ada ini, struktur pengagihan asas bagi penerima STR bukan IKASI adalah isi rumah kadar tetap berjumlah RM100, warga emas tanpa pasangan dan individu bujang masing-masing bakal menerima kadar tetap berjumlah RM50. Sebaliknya, bagi kelompok masyarakat yang data profilnya sedia terpapar di dalam gerbang IKASI dengan status miskin dan miskin tegar, amount saraan bulanan disalurkan pada kadar yang lebih tinggi. Isi rumah akan menerima sebanyak RM200, warga emas tanpa pasangan menerima sebanyak RM150, individu bujang yang melepasi syarat kelayakan ketat akan disalurkan bantuan bernilai RM100. Beralih kepada segmen bantuan pemandu dan pengeluar sektor domestik. Walaupun sistem bantuan tunai subsidi diesel atau dikenali sebagai program Budi Madani kini telah dimansuhkan bagi pengguna kenderaan persendirian biasa, kerajaan tetap mengekalkan komitmen sokongan ke atas rantaian pembekalan makanan negara. Pemberian pampasan tunai ini diteruskan secara berkala khusus untuk kelompok pengeluar yang terlibat secara langsung di dalam sektor agri-komoditi, yaitu melibatkan komuniti petani serta pekebun kecil di seluruh negara. Langkah pengekalan ini bertujuan memastikan kos operasi rantaian asas pertanian tidak melonjak naik sehingga memberi kesan langsung kepada harga pasaran barangan pengguna. Untuk agihan bulan Ogos nanti, struktur pembayaran tunai ini dikekalkan mengikut kadar sedia ada yang digabungkan bersama insentif pasca interim, menjadikan nilai keseluruhan pangkalan dana yang bakal dikreditkan adalah sebanyak RM400, yaitu hasil gabungan kadar asas RM200 bersama kadar interim RM200. Segala dana berkaitan akan dimasukkan secara terus ke dalam akaun perbankan penerima yang sah. Sila ambil perhatian, tarikh rasmi transaksi pengkreditan bantuan tunai subsidi diesel agri-komoditi ini ditetapkan pada 7 Ogos 2026, yang mana bayaran tersebut merupakan pelunasan bagi tuntutan bulan Julai 2026. Seterusnya, kelompok penerima di bawah naungan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM juga dijadwalkan menerima dana bantuan berkala mereka. Tarikh pembayaran berskala besar bagi agihan bulanan ini diputuskan akan dilaksanakan mula 9 Ogos 2026. Skim agihan kebajikan nasional ini meliputi skop penerima yang amat luas, termasuklah bantuan kanak-kanak yang membawa kadar antara RM150 sehingga maksimum RM1.000 bagi setiap keluarga yang layak. Selain itu, peruntukan ini turut merangkumi program bantuan anak pelihara, bantuan warga emas, elawan pekerja kurang upaya, bantuan AM persekutuan, serta bantuan orang kurang upaya OKU yang tidak berupaya untuk bekerja. Pihak urus setia memaklumkan bahawa penghantaran dokumen arahan pembayaran kepada institusi perbankan korporat akan mula diproses pada minggu pertama bulan Ogos. Oleh yang demikian, terdapat sebahagian kecil penerima yang berkemungkinan akan mendapati dana mereka dikreditkan lebih awal daripada garis masa rasmi. Walau bagaimanapun, penonton dinasihatkan untuk tidak panik kerana proses pengkreditan secara menyeluruh dan berperingkat hanya akan bermula secara rasmi pada 9 Ogos. Satu lagi skim kewangan yang disahkan kekal aktif tanpa sebarang pemansuhan adalah skim bantuan sara hidup khusus untuk sektor keselamatan dan komuniti maritim
maritim negara. Tarikh transaksi pengkreditan di bawah program kebajikan sara hidup ini dijadwalkan bermula pada 14 Ogos 2026. Berdasarkan pecahan rasmi kadar bantuan, kelompok komuniti nelayan laut akan disalurkan bantuan sebanyak RM300, manakala bagi nelayan yang beroperasi di kawasan darat, yaitu nelayan darat, kadar saraan yang ditetapkan adalah sebanyak RM250. Dalam masa yang sama, kelompok veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM akan disalurkan bayaran penghargaan kebajikan bernilai RM500. Bagi kategori penerima insentif veteran ATM, koridor masa pembayaran bagi proses pengkreditan dana akan berlangsung secara berperingkat dalam tempoh antara 14 sehingga 20 Ogos 2026. Sebagai makluman mustahak yang memerlukan perhatian serius, jadual pembayaran bagi kesemua jenis skim di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan mengalami peralihan takwim. Bagi bulan Ogos 2026, tiada sebarang transaksi pengkreditan pension maupun allowance akan dilaksanakan di dalam bulan berkenaan. Sebaliknya, tarikh rasmi bagi pembayaran faedah Perkeso untuk kitaran bulan Ogos telah dijadualkan semula dan hanya akan dibayar secara rasmi pada 1 September 2026. Ketetapan ini merangkumi keseluruhan skim perlindungan sosial Perkeso, termasuklah skim pension ilat, pension penakat, serta allowance layanan sentiasa. Para penerima dinasihatkan untuk mengambil maklum akan penyesuaian kalender ini bagi mengelakkan kekeliruan serta menstrukturkan semula aliran tunai harian masing-masing bagi menghadapi penangguhan jadual berkenaan sehingga awal September depan. Bahagian terakhir laporan memfokuskan kepada program bantuan nasional yang paling dinanti-nantikan oleh jutaan rakyat, yaitu Dana Sumbangan Tunai Rahmah STR fasa ketiga. Pengesahan rasmi menetapkan bahawa fasa ketiga ini akan tetap disalurkan kepada penerima dalam lingkungan bulan Ogos 2026. Walau bagaimanapun, sehingga laporan ini diterbitkan, tarikh mutlak mengenai bilakah pengkreditan bermula masih belum diumumkan secara terperinci oleh Kementerian Kewangan. Berdasarkan corak penyaluran terdahulu, fasa agihan ini dijangka kuat akan berlaku sama ada pada pertengahan bulan atau pada minggu terakhir bulan Ogos. Sebagai peringatan penting, dimaklumkan bahawa tiada sebarang bayaran tunggakan dari bulan Julai yang dibawa ke bulan Ogos. Para penerima disarankan untuk sentiasa melakukan semakan status kelayakan dan jumlah bayaran masing-masing secara berkala menerusi gerbang portal rasmi Sumbangan Tunai Rahmah sebaik sahaja pengumuman tarikh muktamad diaktifkan kelak. Secara keseluruhannya, bulan Ogos menyaksikan komitmen penyaluran pelbagai dana kebajikan rakyat yang merangkumi pengagihan IKASI, subsidi diesel agri-komoditi, bantuan bulanan JKM, dan bantuan nelayan serta veteran di samping penyelarasan tarikh bagi skim Perkeso dan persediaan ke arah Sumbangan Tunai Rahmah fasa ketiga. Langkah susulan yang wajib dilakukan oleh para penonton adalah menyemak tarikh-tarikh kritikal yang telah dinyatakan bagi memastikan segala pengkreditan berjalan lancar mengikut kategori kelayakan anda. Rancang perbelanjaan isi rumah anda dengan bijak berdasarkan garis masa transaksi ini dan pastikan maklumat akaun bank anda sentiasa aktif. Sekiranya terdapat sebarang perkembangan atau perubahan terbaru mengenai tarikh rasmi daripada agensi kerajaan, kami akan segera membawakannya kepada anda. Sekian, salam hormat dan berjumpa lagi dalam laporan akan datang. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.